diorang tengok benda tu dekat kafe, diorang boleh bawa balik emosi yang sama dekat dalam bilik tidur diorang. So maksud hidup dia tu sama dekat dalam bilik tidur diorang. So maksud hidup dia tu penuh dengan delusion lah. Ya, penuh dengan delusion. Sebab saya percaya attention world ni tujuan dia adalah untuk, of course, portraying to get as much as attention as possible. Dan the easiest way for you to get attention is mempamerkan benda-benda macam ni lah, yang orang nampak indah belaka kan. So tak ada siapa pun nak tunjuk benda-benda yang susah dekat dalam attention world social media semua kan. Sebab that's the purpose. Okay, so bila tuan selalu buat konten dengan pasal budak-budak muda tanya soalan kan, apa yang selalu pattern yang sama tuan tengok? Kebanyakannya yang saya nampak lah, kebanyakannya diorang selalu tanya pasal macam mana nak keluar daripada masalah diorang. Usually masalah yang saya selalu sangat terima selalu melalui live lah. Bang, macam mana nak handle social anxiety? Bang, macam mana nak ada self confidence? Bang, macam mana nak DM crush? Bang, macam mana nak confess? Benda-benda macam ni. So saya pelik tau. Benda-benda yang bersifat macam communication macam kita buat ni sekarang kan, dia jadi satu benda yang rare untuk Gen Z tau. So saya nampak Gen Z ni satu generasi yang saya panggil sebagai generasi hantu. Sebab apa-apa, kalau contoh diorang kena berhadapan dengan konflik ataupun isu, their knee-jerk reaction selalunya leave, ghost, silent treatment. Okay. So diorang tak berani nak confront, diorang takut nak bercakap, nak communicate. Diorang lagi rela keluar, tinggalkan benda escape lah, escape lah, kiranya escape. Diorang tak berani untuk berhadapan bersemuka dengan ketakutan tu. Tapi sebenarnya kalau real life ni kita memang kena selalu jumpa apa yang kita sedang lalui. Kalau diorang asyik lari, macam mana generasi kita yang akan datang? Satu benda yang membimbangkan lah. Lagi satu, itulah saya rasa bagus kalau macam kita ni lelaki lah, terutamanya buat benda-benda macam ni. Sebab saya rasa Gen Z ni orang lost lah tuan. Betul. Sorry to say lah, saya rasa quality parenting bukan semualah, tapi kalau kita tengok daripada kepeningan ni, quality parenting tu antara satu lah. Contoh let's say je ni lah, katakanlah satu orang parents kan, dia ada anak yang generasi macam ni. Katakanlah dia cuba cakap tapi anak dia tak ikut. Berapa ramai parents yang akan explore skill macam mana nak bercakap dengan Gen Z. Betul. Maksudnya dia pun kena improve skill communication. Betul. Untuk cakap dengan budak ni mungkin nahu dia tak sama. Betul. Tapi bila dia lebih pada pakai konsep aku dulu. Itu yang penting tu. Okay, saya semalam pun kita ada perbualan kan. Bagi saya, okay, parents Gen Z ni, diorang bila dia nak follow all the technology ni, mungkin dia tak terkejar. Yes. Kecuali kalau orang tu dalam bidang profesional, dia ada exposure lah. Untuk orang kerja biasa, dia tak terkejar. Maksudnya anak dia ni lagi banyak exposure tentang teknologi internet berbanding dia. Betul. Jadi konsep makan garam dulu ni, Gen Z ni dah berubah. Dia yang makan garam dulu. Betul. Kemudian baru parent dia start faham, oh macam ni. Betul. So macam mana dia nak guide? Betul. Sebab tu budak-budak ni dia rasa dia lost. Yes. Sebab tu kalau tuan tengok kalau contoh budak-budak upbringing dia, parent dia macam ni kan, dia orang akan tercari-cari figure lain untuk diorang rely on, untuk diorang cari confident tu, untuk diorang rasa safe around. Sebab bagi saya lah, it takes two to tango lah. Bagi saya parent pun play a very important role untuk go down, understand diorang punya level anak-anak ni macam mana, trend macam mana nak bercakap, macam tu cakap. That's another communication skill lah. That's another communication skill yang parent kita sekarang kena ada lah. Cuma untuk ada rasa nak learn new thing tu, itu yang kita kena expose dekat masyarakat kita tuan. Ada orang dia memang kalau jumpa 30 tahun dulu sampai sekarang sama je. Betul. Tak ada benda baru, tak belajar benda baru. Itu isu dia. Betul. Dia saya rasa kan, bila budak-budak ni dilahirkan dalam infrastructure family yang macam ni, yang bila dia masuk pekerjaan, katakanlah dia masuk employment kan, dia tanggungjawab parent dia dulu dah jadi tanggungjawab leader macam contoh kita. So saya pasti tuan pun dah banyak dah handle Gen Z kan. So, saya ganti je bapak tau. Sebab tu kalau saya buat video, kalau bapak kau tak pernah bagi tahu, saya bagi tahu kan. Betul. So kalau tuan dah banyak kan handle staff Gen Z, saya percaya lah, dah makan tahun lah kan. So macam mana tuan nampak Gen Z ni, dan macam mana tuan uruskan
sikap dan juga perangai Gen Z ni? Saya dapati diorang ni selalu kita kena tanya soalan tuan, bagi dia fikir. Instead of bagi arahan, kita diorang ni kena, aku nak buat ni, why should I? Faham tak? Dia nak buat tu sebab apa kena buat. Jadi bagus lah bila betul. Dulu kita bagi zaman bapak kita, kau buat ni, kita buat je kan. Bila besar baru saya faham kan. Jadi suit lah untuk kita punya generasi tu. Betul. Jadi untuk diorang ni, diorang kena tahu kenapa saya kena buat macam ni. Tapi untuk orang tak faham, dia rasa budak ni kurang ajar apa. Tak, kena bagi tahu diorang. Yes. Sebab apa? Dan kena bagi tahu banyak benda yang detail. Contoh lah, katakanlah dekat barbershop, diorang ada, contohlah sebelum ni, bila customer datang last call, bila customer datang, dia tu okay, dah tutup. Faham tak? Untuk katakanlah majikan tu dia terus tibai budak tu, cuba kita tanya, budak ni tahu tak sebenarnya tak boleh? Kemungkinan besar dia orang tak tahu. Betul. Jadi apa saya buat? Saya kata, okay, jadi macam ni guys, kalau bila orang customer datang, sebelum, memang betul pun dah tutup, sebelum kita nak bagi tahu customer tutup, kita tanya dia dulu daripada mana. Betul. Kan? At least kalau kita tiba abang ni datang jauh, so why not kita layan satu customer macam tu. Jadi macam tu dia orang baru tahu. Sebenarnya diorang ni, sebenarnya adik-adik ni, ramai orang marah dia orang, sebenarnya dia orang tak tahu. Betul. Dia tak tahu. Macam tu cakap lah, dia orang sebenarnya lost. Ya. Dia orang lost. Lepas tu bila dia orang buat benda yang sepatutnya dia orang ingat dia orang perlu buat, lepas tu kena marah. Lagi tu dia orang memberontak. Sebenarnya betul. Dia lack on communication skill tu tuan, sebenarnya betul. Antara setiap generation tu. Yes. So kalau kita repair dekat situ, kita kena anggap diorang ni, Gen Z ni, generasi yang dia tak tahu. Sebab apa tahu? Sebab diorang ni, contoh kalau kita pun jadi remaja zaman diorang, belum tentu kita survive tuan. Tuan bayangkan, buka je media sosial, laju gila hidup ni. Betul. Pap. Tiba-tiba ni dah boleh order Grab. Faham tak? Betul. Tiba-tiba isak kaset. Tiba-tiba laju tuan. Orang ni dah berjaya. Padahal walaupun orang tu katalah dia fake je kan, dia dah berjaya, aku belum. Terlalu laju. Betul. Dan too much information. Yes. Dia tak tahu mana satu ni apa semua. Betul. Bukan senang jadi dia orang. Betul. Sebenarnya kita tak boleh lah terus tibai dia orang ni kan. Sebab tu kadang-kadang bila saya ada adik-adik ni cakap, bang terima kasih ni bagi tahu sebab abang apa benda semua kan. Jadi dia nampak kemungkinan, mungkinlah bukan salah mak bapak dia lah, mungkin dia orang pun tak ada exposure. Betul. Jadi sebab tu kena ada orang macam kita ni. Kita bagi tahu. Kita tak tahu tuan, siapa tengok video ni, at least dia dapat something. Mungkin aku tak perasan kat sini. Betul. Sebelum kita cerita lah nak berjaya dalam hidup, kalau orang tu dia uruskan diri dia tak betul, macam mana? Betul. Tuan percaya tak cakap saya? Sebenarnya saya nampak ni, saya punya perspektif lah. Manusia ni kita nampak kita macam banyak problem, tapi punca dia adalah kita tak reti nak manage. Ya. Faham tak? So contohlah, kita rasa macam kita ada masalah kewangan. Sebenarnya kita tak pandai nak manage kewangan. So saya pengurusan lebih kepada pengurusan. So I think management skill pun satu skill yang saya rasa semua generasi kena pakar lah, kena handal pengurusan lah. Kan. Contoh katakanlah hari ni kan, katakanlah dia orang ni Gen Z ni, katakanlah dia beli kereta, kalau dia tak boleh bayar, dia lupa tau. Betul. Pulang kabut, menggigil lah apa kan. Saya bagi tahu dia, dik, kalau kereta tak boleh bayar, pertama jangan risau, dia akan tarik tu je. Lepas dia tarik kereta, awak akan tengok kereta tu dia kena tarik dengan towing tu. Sebelah ni ada kedai nasi ayam, awak boleh makan macam biasa. Betul. Faham? Nak bagi dia faham. Betul. Dia tak ada kaitan pun dengan hidup. Yes. Dia ingat bila dia jadi sesuatu dalam hidup, dia akan menghancurkan keseluruhan hidup dia. Yes. Dia akan melibatkan tak boleh makan, tak boleh tidur. Betul. Dia tak faham separation tu, problem dengan kehidupan sebagai satu orang manusia. Betul. Dia campur aduk. So dia tak boleh handle. Betul. Saya setuju. Sebenarnya satu lagi benda yang saya kira dah lama follow Tuan kan. Antara salah satu benda yang saya belajar daripada Tuan lah, mostly daripada mindset lah. Ada sekali tu Tuan pernah cakap, pernah cakap, Tuan tak pernah takut buat apa-apa keputusan asalkan keputusan tu tak melibatkan nyawa. So saya rasa, betul juga. Power kan? Saya rasa power. Sebab ramai orang dia kaitkan gagal dengan mati tanpa dia sedar. Yes. Tapi lepas kita cakap tu baru dia realise, betul lah, yang aku takut sebenarnya mati je. Betul. As long, dan kalau kita tengok ramai orang takut buat decision tak melibatkan nyawa pun. Yes. Contoh macam kena tarik kereta tu kan.
Bukan mati pun. Tak mati. So, betul tak tu? Kalau seorang tu muflis sekalipun, dia tak mati tuan. Betul. Saya ada kenal ramai orang muflis tapi hidup dia lagi senang daripada orang tak muflis. Kan? Cuma kita memang lagi satu, kita diprogramkan untuk always takut. Betul. Saya setuju. Yang ni Kita diprogramkan oleh takut. Jangan, tak boleh, tak boleh. Sebab tu ramai orang tengok impak dia dekat siapa tahu, dekat ni adik-adik kita Gen Z ni. Betul. Sebab tu kalau tuan biasa tak dapat soalan, bang nak kerja ke belajar ke? Ya. The uncertainty. Betul. Tak reti buat keputusan. Ya. Sebab dia takut salah. Tu saya beritahu dia orang, dik, nombor satu, reset mind. Sekolah dah habis. Sekolah memang betul pun sistem dia. Betul. Kau kena hafal. Kalau tak jawab salah, tak dapat markah. Memang betul pun. Betul. Itu konsep sekolah. Tapi bila jadi orang dewasa, jangan bawa sekali. Ramai orang tak perasan. Lagi lama dia belajar, lagi lama dia duduk dalam sistem tu, lagi susah dia buat decision. Reset dia punya mind. Okay, universiti dah habis. Sekarang ni adalah alam dewasa. Okay, nak buat decision. Contohlah, aku nak duduk sini lah. Kan, duduk je lah. Tak okey, pindah lah. Simple dia sebenarnya. Betul. Dia macam mana kehidupan apa semua. Dia kaitkan macam-macam. Betul. Tu jadi lambat tu. Itu kita belum cerita lagi impak dia kepada productivity. Yes. Kan. Berapa ramai buat kerja kadang-kadang 3 tahun baru siap. Lagi banyak lambat lah tuan sekarang. Betul. Sebab tu orang laju macam kita senang menang. No competition lah. Yes. Sebenarnya bagus dia adalah, okay, tuan bayangkan kalau semua orang, sebab tu alam ni dia macam tu. Ada benda yang kita kena let it be je. Betul. It's nature. Yeah, that's nature. So kita deliver ni untuk orang lain terima. Dia nak buat tak, dia punya pasal. Betul. Kita pastikan setiap penjuru hidup kita sukses itu. Yes. Memang konsep alam ni macam tu. Betul, that's how universe works. Yes. Kadang lagi ni pun sama. Kadang diorang tak faham kan. Bila dia nak try change people, dia nak orang tu buat, lepas tu dia jadi stress. Stress ni, okay, lagi satu skill kan. Stress ni selalunya akan terlibat bila kita rasa kita in control. Yes. Jadi key dia ialah ada benda yang kita tak boleh kawal, lepaskan. Betul. So fokus kat benda kita control je. Bila dia nak control semua, betul. Sampai angin bertiup pun tu jadi stress tu. Betul. Contoh dia fail. Dah fail lah. Kau tak boleh control apa. Kau dah buat macam-macam. Betul. Fail. Face it lah. Lepas tu bangun balik. Betul. Control the controllable. Betul, saya setuju. Saya pun banyak juga dapat soalan-soalan macam ni. Macam bang, saya dah gagal SPM. Saya macam, then kau belajar, kau dah buat habis, baik cukup lah. Kau fokus lah benda lain juga yang akan datang. Lagi apa selalu Gen Z kata tengok? Mostly kalau tanya saya, satu lagi yes, bila saya sentuh pasal stress tadi kan, saya rasa Gen Z ni diorang tak ada satu lagi skill how to handle stress, manage stress. So tuan tengok kalau zaman sekarang kan tak, okay, itu saya tanya, tempat yang diorang belajar ni apa diorang belajar? Itulah saya pun saya pun tak tahu lah. Itu saya bukan, bila saya cakap macam ni, orang akan cakap saya ni against the system lah, apa benda matrik kepala otak dia orang. Cuma saya bertanya tu sebagai, bukan saya nak cakap orang lain salah ke tak. Saya tanya ni tujuan saya nak faham. Betul. Bukankah kita sepatutnya, kita tujuan diorang kumpul ramai-ramai ni to become better? Yes. So isu dia orang belajar apa? Saya tak tahu tu. Saya rasa tak tahulah zaman sekarang ni syllabus dia macam mana kan. Tapi kalau tanya saya yang dah masuk universiti semua tu, kebanyakannya diorang belajar management, tapi lebih kepada bila masuk employment semua tu. Tapi benda-benda yang bersifat macam human skill, macam communication semua tu. Saya ada mindset tu. Sebenarnya manusia, kalau kita nak ajar dia cara hidup. Yes, betul. Tapi itu reality, betul. Ya, bila dia pandai uruskan diri dia, datanglah apa benda pun, dia okey. Betul. Tapi bila kita sibuk belajar benda lain, nak uruskan diri tak kerti. Contoh tuan berniaga, okay, mungkin ada orang tanyalah pasal bisnes, okay. Tuan cuba fikir logik. Seorang yang nak jadi usahawan tapi dia tak boleh konsisten, faham tak? Masalah betul? Dia adalah dia ada masalah dengan diri dia. Yes. So banyak benda nak settle ni, tak boleh konsisten satu, tak boleh nak semangat satu, dengan sale lagi macam mana nak buat marketingnya. Betul. Banyak benda nak buat, lalas pening kepala. Dia bagi saya usahawan, dia orang dah siap. Yes. Faham tak? Dia punya attitude dia dah solid. Betul. Buat bisnes, boom, fail ke apa benda dia boleh handle. Dia tahu nak handle diri macam stress macam mana, kalau fail macam mana, orang reject macam mana.
Ramai orang keliru tu Betul, antara dia punya pembangunan modal insan dia tu. Yes. Itulah satu benda yang saya rasa. Siapa kena buat ni benda ni? Tak, kita betul tak? Tapi saya rasa kita kena discuss pasal benda ni. Sebab saya rasa tak ada orang pandang benda ni satu benda yang Penting kan? penting. Orang pandang enteng benda ni. Ya. So saya pun macam Sebagai manusia tu, bagaimana menjadi manusia? ya. Benda si simple macam bercakap dengan orang pun tak belum lagi pro kan, belum lagi handal kan. Macam mana nak bangunkan benda-benda lain juga? Ya. Saya rasa sebenarnya saya rasa lah, of course kalau tanya saya benda-benda yang macam berbentuk sistem semua ni memang saya tak ada, I have no say lah. Tapi it goes back to again, it goes back to their circle, and yang paling penting it goes back to themselves, diri sendiri lah. Sebab saya pun benda ni bukan sekarang saya find out tau. Maksudnya lepas saya habis belajar semua tu baru saya start to find out. Sebab saya dulu ada masalah, saya gagap tu. Oh. Saya tak boleh cakap dengan sempurna. Tapi tuan nampak saya buat live semua ni kan. Lepas tu pasal kena tampar ke apa? Saya tak kena tampar. Saya nampak saya lawan. Saya nampak masa saya sekolah dulu, the only person yang boleh bercakap adalah orang yang naik atas pentas. Orang yang boleh naik atas pentas bukan pustakawan tapi pengawas. Okey. So saya cakap ke cikgu saya nak jadi pengawas sebab saya nak at least saya baca doa, at least saya bercakap. So saya bercakap, saya join pertandingan apa semua, orang panggil saya jadi MC sampai sekarang. So it develop daripada saya punya keinginan nak lawan kelemahan Okey, diri. tuan salah seorang yang blessed sebab Tuhan bagi tuan rasa nak lawan. Yes. Yang diorang ni yang tak tahu kena lawan ni macam mana? Betul. So, kita kena bagi tahu. Contoh, diorang kena start apa tahu? Macam kita punya start mungkin lain lah. Dah phase 3. Diorang kita kena start, okay, kau kena lawan diri kau. Macam tu dulu kena bagi tahu. Betul. Mungkin nampak macam simple, kena lawan diri. Yes. Mungkin dia tak tahu. Betul. Dia ingat, okay, lagi satu macam mana, Mirul, macam mana semalam tu perasaan defensif macam mana? Bila seseorang tu, dia contoh katakanlah pasal introvert. Okay. Dulu kita tak tahu pun introvert, ambivert, apa benda semua ni. Okay, bang, saya introvert. Saya tanya dia, siapa luluskan? Pening dia. Tak simple soalan, siapa luluskan? Betul. Betul tak? Saya baca Google, tak, belum confirm lagi. Itu pertama. Sebab okay, kesilapan adik-adik kita ni, bila dia baca tentang satu karakter tu, dia jadikan itu perisai untuk dia pertahankan diri dia. Contoh, bila kawan-kawan dia, kau kena faham aku. Yes. Aku kan bla 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 bla. Sepatutnya dia gunakan tu supaya dia improve diri dia. Oh, aku adalah orang macam ni. Macam mana aku nak overcome? Sebagai orang yang ada karakter macam ni, macam mana aku nak overcome benda ni? Apa training aku kena ada? Yes. Sepatutnya. Tapi dia gunakan sebagai perisai untuk mempertahankan diri dia. Betul, dia gunakan sebagai alasan lah basically tak nak buat. Betul. Defensif kan. Defensif. Dia rasa macam aku kan introvert. Tapi betul kan. Introvert, extrovert, ambivert ni dia jadi satu topik hangat jugalah. Dia ada alpha, sigma. Macam tu lah. So sebab saya nampak, sebab okey lah, saya yang verify siapa yang approve semua ni saya tak tahulah kan. Saya tak tahulah. Tak tahu daripada mana. Tapi saya tak percaya. Contohlah, ramai yang tanya saya, abang, saya introvert, macam mana nak naikkan keyakinan diri? Saya rasa macam dia tak ada satu masalah pun kalau kau introvert ke ambivert ke nak jadikan diri kau lebih yakin. Saya tak nampak itu satu macam barrier tau. In fact, kalau tengok macam kalau study ataupun banyak baca lah, in fact most of leader-leader pun kebanyakannya diorang self claim diorang introvert. So macam mana diorang boleh berjaya, boleh pandai bercakap, semua ada keyakinan. Dia keliru sebenarnya. Introvert tak ada kena-mengena pun dengan low self esteem. Betul. Dia rasa introvert tu, apa aku rasa ni macam kurang keyakinan ni adalah introvert. Bukan. Betul. Tapi itulah, bila terlalu tu saya cakap tadi, terlalu banyak maklumat. Jadi kita kena ajar dia orang macam nak filter maklumat. Yes. Bila dengar satu benda, macam mana nak tengok. Betul. And then saya pun percaya jugalah, basically the exposure towards internet sini kan, daripada internet apa semua ni, yang membuatkan dorang inilah overloaded with information, maklumat kan, input, to the point dorang tak tahu, mungkin dorang pun jenis, sebab maklumat laju kan, dorang malas nak go deeper, kaji lagi apa semua kan. So dorang just take it as it is, black and white punya, kind of thing. So itu satu benda juga saya nampak, social media ni, especially internet ni, kita kena pandai balance jugalah. Terlalu banyak pun nanti jadi addiction kan. So itu belum cerita yang ni tuan,
yang ketagih porn. Ya betul. Betul. Sebab TikTok pun dah soft porn. Yes. Bayangkan. Betul, Dia betul. macam mana Amirul? Dia jadikan TikTok ni sekarang ni sekolah tadika. Porn tu sekolah menengah. Maksudnya dia punya starting dia adalah tengok benda-benda soft porn ni. Next nak tengok yang betul-betulnya mendalam sikit. Faham tak? Betul, saya setuju. So jadi lagi apa antara yang Gen Z yang selalu soalan macam macam tuan boleh berbahasa Inggeris ni, dia apa kisah dia tuan? Tertelan kamus ke apa? Saya rasa itu pun satu advantage juga kan untuk Gen Z pun samalah boleh ambil benefit. Saya rasa again lah saya banyak exposure pasal benda-benda yang bersifat bahan-bahan yang bersifat bahasa Inggeris. Saya jenis pembelajaran saya senang masuk kalau saya belajar kan. Saya bukan dengan membaca, saya dengan tengok. Okey. Ada yang orang dengar kan. Saya lebih visual. Visual. Saya lebih pada tengok. So saya banyak tengok benda-benda, saya banyak tengok macam program-program sport US based. Macam saya tak tengok bola, saya tak main bola. Tapi sebabkan arwah ayah saya adalah district coach tenis, so saya banyak tengok tenis. Okey. So sekarang macam tenis kan ada komentari semua kan. So kadang-kadang saya dengar apa benda diorang cakap ni semua kan. So and then macam cerita-cerita pun saya banyak tengok macam dokumentari. So kalau dokumentari pula subtitle, saya akan buka subtitle bahasa Inggeris walaupun saya tak faham. Kalau contoh show tu 1 jam, dia akan jadi 2 jam sebab saya banyak pause, lepas tu saya tengok word apa tu, and then saya check kamus. Ada saya macam, lepas tu saya banyak praktis. Siapa suruh tu? Saya buat sendiri. Saya buat sendiri sebab saya rasa macam tak tahu, saya rasa macam saya nak belajar. So saya buat sendiri. Tu saya cakap tuan orang yang Terselamat lah. Terselamat ada yang rasa nak belajar tu. Betul. Untuk orang yang tak macam mana? Betul. Jadi macam mana tuan rasa? Saya rasa lah untuk yang nak belajar lah, especially dalam bahasa Inggeris kan. Saya rasa dia kena, yang saya cakap tadi lah, dia kena, kalau contoh circle dia banyak mingle around dengan orang-orang yang cakap bahasa Melayu apa semua tu, dia kena pecahkan circle tu lah. Dia kena keluar, dia kena cari orang-orang yang boleh berbicara dalam bahasa Inggeris apa semua ni, yang ada di sekarang English culture sikit. Dia kena tukar culture tu tau, circle. At least lah bagi saya, kalau dia tak ada keinginan nak belajar, circle ni secara psikologi dia boleh push dia untuk dia belajar. Contoh kerja F&B bahagian kitchen. Kan dia betul. akan lepak dengan Bangladesh, Nepal. Saya pun ada experience tu. Betul macam tuan kan. Saya tahu pasal chicken tu ayam ketika kerja kitchen. Betul tuan. Taklah contoh. Okay. Maksudnya saya start cakap tu ketika waktu tu lah. Sebelum tu tak. Lepas tu saya pun banyak pergi overseas masa main bola dulu. Yes. So tak nak kena cakap-cakap kan. Betul. So tuan dah expose dah daripada awal kan. Tapi again lah, sama lah macam saya punya point tadi. Maksudnya circle lah kan. Kalau tuan tak breakthrough circle tuan yang duduk dekat flat apa semua tu, dan mungkin tuan takkan dapat belajar. Lagi satu, saya tengok Gen Z ni, saya tak tahu dia ada kaedah dia. Kalau interview tu dia kata kat sini ada tak? Dia apa punca lah. Contohlah saya kata saya buat interview kat Shah Alam. Dia akan tanya saya, bang, dekat Negeri Sembilan ada? Kiranya dia nak dekat dengan tempat dia lah. Itu dia punya ni kot, kaedah kot. Dia nak mungkin. Okay, sekarang ni dia orang tak tahu ke? Aku tahu rasa mak bapak dia cakap tak, kalau kerja ni kau kena pergi, kau kena cari. Saya tak sure benda ni. Okay, saya ada satu ni tuan, saya tak tahulah tuan ada experience ke tak. Saya rasa ramai lelaki dia tak cakap tuan. Tak cakap maksudnya? Dia tak having a conversation dengan isteri, dengan anak-anak dia as a man. Supposedly kita okay, kepada ni semua, nak tahu tak ni macam ni macam tu. Dia lebih pada baca surat khabar Niandang Siang Pau, spek mata atas daripada batang hidung, diam aja. Ini ramai tuan. Saya tak, apa punca lah. It goes back to sama jugalah macam kita sembang awal tadi. Kiranya jadi sebab tu dia tak ada, sepatutnya lelaki yang kena dia macam ni. Lelaki yang kena banyak macam ni. Betul. Bila lelaki tidak memainkan peranan itu, itulah kesan dia apa jadi kat ni. Betul. Macam contoh lah, kalau tuan pun, saya yakin
ayah tuan pun buat benda sama juga macam mana tuan buat. Betul tak? Maksudnya bagi tahu okay, Ya, kena buat macam ni. betul. Ya. Arwah ayah saya pun buat benda sama juga. So macam again, but the difficult conversations kan, having a conversation lah at least, macam bercakap, bercommunicate benda-benda pasal reality ni. Saya antara orang yang tak rapat dengan ayah saya. Tapi kalau kita orang berborak dua-dua, kita orang borak semua topik heavy-heavy tuan. Pasal agama, mati, faham tak? Semua topik yang heavy. Mindset. Yes, mindset semua tu. So saya dah dapat didikan exposure tu daripada, alhamdulillah, daripada arwah ayah saya. Tapi saya tahu ramai juga bapa-bapa macam tuan cakap lah, baca surat khabar Nanan Sempau semua tu kan. Dia tak peduli apa semua kan. Okay, macam telepati. Dia anggap kan communication tu telepati je tu. Betul lah. So untuk orang macam ni, saya of course saya kesian lah untuk anak-anak macam ni. Tapi again lah, kalau kira macam mak bapak diorang tak ajar benda ni ataupun tak expose benda macam ni, then nak tak nak engkau kena syait lah. kena Betul, sebab ni, akhirnya dia berbalik kepada apa tau, kita